Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita teruskan majlis ilmu pengajian kuliah maghrib bagi membincangkan perkara menyambung perbincangan kita dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat iaitulah secara khususnya menyambung perbincangan berkenaan dengan al-iqalah ataupun pembatalan akad yang telah pun kita bincang pada kuliah yang lepas. Alhamdulillah, diberi kelapangan, diberi kesihatan tubuh badan yang baik, beradanya kita di rumah Allah di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ia menjadi rezeki yang tidak selalu ataupun yang jarang-jarang didapati oleh orang lain dan seumpamanya. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah malam ni kita tengok kepada sambungan pembatalan akad ataupun al-iqalah sebelum kita pergi kepada jual beli ataupun perbincangan yang lain. Baik, secara umum biar saya ulang sikitlah apa yang kita bincang pada kuliah bulan lepas, 2 bulan lepas. Baik, maknanya iqalah ini ialah pembatalan akad ataupun angkat. Okey. Dalam bahasa Arab, iqalah membawa makna angkat, kan? Bila kita sebut angkat ni maknanya angkat kaki ya. Angkat kaki, kan, tak jadi beli. Batal pembelian ataupun batal transaksi dan sebagainya. Istilah ini merujuk kepada makna membatalkan hukum serta implikasi yang berlaku di dalam akad. Sebab selagi mana pihak-pihak tidak batal ataupun tidak menyatakan pembatalan secara bertulis ataupun secara lisan diketahui oleh pihak yang satu lagi, maka selama itulah dia berada di dalam akad yang telah dimeterai bersama. Contoh satu orang yang berjanji ataupun yang berakad dengan satu akad transaksi. Dia tak boleh berdiam diri sehingga orang tak tahu apa-apa. Contoh A dan B ni berakad dalam satu transaksi, kan? Tiba-tiba A ni tak mau beli ataupun tak mau meneruskan akad yang telah dipersetujui. Dia tak boleh duduk diam, tuan-tuan sekalian, kan? Kita kata kita duduk wakda, kan? Orang duduk tunggu, orang duduk nanti. Dia ni betul ke? Jadi ke? Jadi ke beli? Jadi ke dia nak buat kira ni? Kan? Sebab akad telah pun berlaku dan sebagainya. Tetapi untuk membatalkan akad tersebut, maka inilah yang disebut al-iqalah. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Pasal akad ini dia melibatkan janji. Dan janji dia melibatkan kita, orang lain. Bila kita janji bermakna kita melibatkan orang lain. Kita kita meletakkan orang lain di dalam masalah kita ataupun dalam perkara yang kita buat. Yang kita nak dan sebagainya. Tiba-tiba bila tak jadi kita diam macam tu. Orang tertanya-tanya dan tertunggu-tunggu, dan ini lebih kepada adab, adab dan juga akhlak, tuan sekalian, kan? Cuba bayangkan kalau satu orang yang dia ni jenis berat mulut nak menyatakan jadi ke tak jadi, setuju ke tak setuju. Agak-agak kita naik menyampah tak kita berurusan orang macam ni, tuan-tuan sekalian, kan? Dan tentu kita berasa galak, dan tentulah kita berasa kurang selesa bila mana kita berhadapan ataupun kita berakad dengan orang-orang yang seumpama ini. Maka sebab itulah al-iqalah dijadikan asas penting di dalam membatalkan akad, kerana dia akan membatalkan hukum serta implikasi yang terkandung di dalam akad tersebut. Bermakna pihak-pihak tak perlu tunaikan hajat di antara satu sama lain, kan? Contoh akad kita janji nak beli sekian-sekian, tiba-tiba terbatal di tengah jalan, di pertengahan, kita tengah-tengah duk apa, kan? Kita kata bincang-bincang,
tiba-tiba masing-masing tak jadi, kan? Bermakna mereka tidak lagi dikenakan sebarang implikasi yang terkandung di dalam akad tersebut. Nampak kan? Semua win-win situation. Okey, tak jadi tak apa. Saya pun senang hati, tuan pun senang hati. Tak, kita pun boleh teruskan transaksi lain. Tak. Maknanya macam tu tuan-tuan sekalian yang berlaku untuk memberikan keadilan, ketenteraman dan ketenangan kepada pihak-pihak. Kan? Itu yang yang terjadi insya-Allah. Baik. Kemudian pensyariatan akad ini sebab oleh kerana semua syariat ini kan, semua pembatalan jual beli apa yang disebut dalam kitab fiqh ini, maka di sana kita tengok pensyariatan iqalah ini berlaku bila? Pembatalan akad adalah apa? Adalah bertepatan dengan hukum syarak. Malah perkara ini disunatkan jika diminta oleh salah satu pihak, kerana langkah ini memudahkan manusia dan memberikan mereka peluang untuk memperbetulkan sebarang tindakan yang dikesali yang telah dilakukan. Baik, kita tengok ataupun balik kepada tujuan. Okey, tujuan muamalat dibuat, tujuan kita melaksanakan jual beli, tujuan kita melaksanakan sewa menyewa, kita melakukan transaksi muamalat secara keseluruhan. Tujuan dia apa tuan-tuan? Iltifat ilal ma'ani, melihat kepada keinginan, melihat kepada tujuan, melihat kepada asalnya untuk apa kita melakukan jual beli. Kan? Kadang-kadang ada ketikanya bila mana kita jual ataupun bila mana kita beli, dia mari menyesal dalam hati. Menyesal juga aku jual benda ni. Ataupun bila kita beli, ada tak kadang-kadang kita berasa menyesal dengan barang yang kita beli, tuan-tuan? Kan? Ada. Tengok tak belek mari kan. Tengok, aku tak perlu pun barang ni. Kan? Aku tak perlu pun barang ni. Menyesal juga aku beli. Tak. Maknanya sebelum penyesalan berlaku, dalam erti kata kita menyesal memiliki barang tersebut, atas dasar dia tidak begitu memberi manfaat kepada kita atas seumpamanya, maka kita tengok diharuskan oleh syarak untuk membatalkan perjanjian, membatalkan akad, membatalkan jual beli dan seumpama dengan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak mau ataupun tak nak bagi penyesalan itu berlaku kepada kita. Dia tak nak. Bila beli menyesal kan. Jadi tidak berlaku ataupun tidak terlaksana tujuan muamalat ataupun tujuan jual beli tersebut. Kan? Pertama, subject matter entah ke mana. Kan? Kita nak beli tujuan apa tak tahu. Yang kedua, dia tidak berlaku dalam keadaan redha. Sedangkan muamalat mesti redha. Kita jual beli mesti redha. Pemilikan mesti kita redha. Taradin minkum. Maknanya setiap orang daripada pihak-pihak yang berakad itu, dia redha untuk membeli dan redha untuk menjual. Kan? Kalau sampai dah menyesal, dah mengeluh, dah apa, yang itulah yang Islam pada awal-awal lagi akan tolak. Tolak pasal apa? Pasal tidak mahu berlaku ketidakadilan ataupun berasa seumpama itu. Kan? Kita berasa tertipu, berasa apa? Tak boleh. Baik, pensyariatan iqalah ini juga tuan-tuan muslimin muslimat sekalian untuk memberi ruang, memberi peluang, memperbetulkan tindakan kita. Mungkin salah satu pihak merasakan dia akan kerugian setelah dia memeterai kontrak ataupun akad tersebut dengan satu pihak yang lain. Dia tengok, dia baca kandungan akad, dia kata, syarat ni macam berat sebelah. Syarat ni macam berat sebelah. Bila kita tengok akad tu, okey tak apalah, saya berhenti kat sini lah. I quit. Saya berhenti. Okey. Kita kata perjanjian kita ni rasa-rasanya tak boleh saya teruskan. Memandangkan ada terma dan syarat
yang seolah-olah menyebabkan saya bakal rugi berat ni. Kan? Dah ada dah siap-siap tuan. Maknanya kita dah nyatakan siap-siap di situ. Sebab itulah sebarang unsur ketidakadilan tidak akan berlaku di dalam sistem muamalat Islam. Sebelum ni kita dah bincang lah kan. Jual beli yang dilarang. Pasal apa dia jadi dilarang oleh syarak? Pasal dia dilihat ataupun memperlihatkan keuntungan sebelah pihak sahaja. Kan? Hak sebelah pihak ni tak boleh. Apa namanya? Orang kata ada unsur gharar, unsur itu, unsur ini, maka ia belum dapat diputuskan lagi. Baik, okey. Oleh yang demikian, meneruskan akad ini, pihak ini akan bermasalah dan tertekan. Sebaliknya membatalkan akad tersebut, masalah tadi akan selesai dan pihak bersedia membatalkan akad. Sudah tentulah apa namanya, pihak-pihak yang berlapang dada, yang bersedia untuk melaksanakan iqalah ini tuan-tuan sekalian, maka di sana sudah tentu akan diberi ganjaran pahala yang sewajarnya. Bukan senang kita nak cari orang yang boleh tolerate. Nak lagi dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kadang-kadang dimarah lagi, kan? Contoh mata kita beli apa barang-barang di jalan, kan? Kadang-kadang ada peniaga yang bertindak memarahi pelanggan. Tak jadi beli, bagi tahu lah awal-awal. Contoh tak? Dia marah. Buang karan sungguh aku layan kau ni. Contoh tak? Maknanya ada tak orang kita kena macam tu? Ada tuan-tuan. Kita duk tengok belek belek mari. Tiba-tiba tak jadi beli. Kena kan? Kena. Tak percaya pergilah tempat-tempat yang tertentu. Kan? Hak biasa gitu. Jangan tanya harga. Kadang-kadang jangan tanya harga. Tanya harga kita tawar. Tak. Lepas tu tak jadi beli. Kan? Kena. Tak. Jadi maknanya diberi kelapangan waktu. Ataupun diberi kelapangan, diberi ganjaran yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil iqalah ini, dalil pembatalan akad ini tuan-tuan sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda dalam hadis, Nabi kata, man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah atau kama qala alaihi wassalatu wassalam, rawahu Abu Daud. Baik. Nabi kata barang siapa yang membatalkan, yakni yang memudahkan cara untuk membatalkan akad jual belinya dengan seorang muslim yang lain, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahannya di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Tetapi pembatalan yang berlaku mesti ada syarat. Mesti ada syarat. Jangan sampai pembatalan berlaku sebaliknya dia merugikan pihak-pihak yang tertentu. Contoh, kita dah janji nak beli, orang order, kan? Bila sampai barang kita tak beli. Marah tak orang? Marahlah, kan? Rugi tak orang? Rugi tak tuan-tuan? Kan? Kita dah order dah. Orang dah guna modal dia, kan? Tiba-tiba bila sampai barang tersebut, kita pun berasa macam malas nak beli, kita tak beli. Kan? Jadi apa? Jadi marah orang dan jadi rugi, yang tu tak boleh. Baik. Kemudian rukun-rukun iqalah, ada rukun kan? Sebab ibadah ni dia tak lari daripada rukun dan syarat tuan-tuan sekalian. Ibadah apa pun dia tak lari daripada rukun dan syarat. Maka bila terpenuhi kedua-dua ini, maka selesailah sudah. Maka dianggap sebagai orang yang memenuhi segala ibadah tersebut. Baik. Iqalah pun sama lah. Iqalah pun sama. Dia ada rukun. Baik. Kemudian iqalah ini perlu mempunyai sirah tertentu. Sirah ni lafaz lah. Lafaz yang kita ucapkan, lafaz yang kita ungkapkan kepada siapa? Kepada pihak-pihak tu. Yang menjadi rukun iqalah, iaitu yang pertama ialah penawaran. Penawaran ijab. Kemudian yang keduanya ialah persetujuan, iaitu qabul.
Dalam akad mestilah ijab kabul kan. Akad ijab kabul. Kan? Ada apa nama penawaran dan ada persetujuan. Baik. Contoh dia kata apa? Contoh ijab ni, batalkan jual beli saya. Ataupun saya batalkan jual beli ini. Saya batalkan jual beli ini. Kemudian dia memerlukan persetujuan. Baik, saya batalkan jual beli dengan kamu. Baik, saya setuju. Kan? Dia tak mesti, bila kita sebut syirah, ijab kabul ni, dia tak semestinya ada jual beli. Kadang-kadang, okey, saya tak nak. Tak. Saya tak nak tu tuan-tuan. Adakah makna setuju? Dah tentu makna batal. Betul tak? Kan? Saya tak nak. Ataupun saya tak suka. Okey, baik. Kan? Setuju tak? Yang seorang lagi? Yang seorang lagi tu kata setuju. Kan? Okey, baik. Betul tu. Tak ada masalah. Kan? Okey, saya tak nak apa nama jual beli ni. Kan? Saya tak nak barang ni. Okey, pembeli pula, penjual pula kata, saya okey tak apa. Tak nak tak apa, saya pun okey je. Kan? Maknanya, itulah yang disebut lafaz-lafaz ijab kabul dalam persoalan iqalah ataupun membatalkan jualan itu tuan. Baik. Okey ataupun syirah dia boleh guna apa-apa ayat yang menjurus kepada pembatalan. Saya tak nak, saya lepaskan, apa lagi? Saya tamatkan dan sebagainya. Hak-hak yang apa yang menunjukkan tanda berhenti, stop situ. Kan? Tanda berhenti kat situ, stop kat situ. Kan? Itu orang panggil lafaz ijab, dan qabul adalah apa-apa lafaz yang bertepatan dengan dia. Kan? Baik. Kemudian syarat yang ditetapkan ialah pembatalan tersebut, iaitu penawaran dan persetujuan mestilah di dalam majlis yang sama. Kan? Pergi kedai, beli barang, rasanya tak nak, saya pulangkan balik. Tak? Okey. Ataupun kita tak nak terus. Kan? Tapi kadang-kadang, hari ini kita berjual beli macam mana tuan-tuan? Kita jual beli. Macam mana? Kalau rasa kita tak suka, ataupun kita tak nak, kan? Kita boleh memilih untuk terus beredar daripada premis. Yang tu jual beli yang tidak mengandungi akad lazim. Kalau jual beli contohnya macam kita pesan barang atau sebagainya. Barang belum ada, kita boleh klik dekat situ tanda cancel. Kan? Itu semua boleh tuan-tuan sekalian. Maknanya selagi mana tidak terpisah dalam majlis ataupun dalam majlis yang sama. Dan dalam majlis ni kita kena ingat, bukan saja di dalam premis semata-mata. Bukan saja dalam premis perniagaan, kedai, shopping mall semata-mata, tetapi kalau melibatkan belian online, dalam laman web dan sebagainya, bila kita klik button cancel tu, maknanya iqalah telah pun berlaku di situ. Nampak? Iqalah telah berlaku. Okey? Itu pun disebut sebagai majlisin wahid ataupun majlis yang sama. Seperti syarat akad yang lain, kerana iqalah juga termasuk dalam arti kata akad. Kan? Iqalah yang sedang kita bincang ni tuan-tuan sekalian adalah sebahagian daripada perbincangan akad jual beli. Baik. Kemudian syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Baik, yang pertama, syarat-syarat iqalah ini ialah mesti mendapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak seperti dinyatakan di dalam pengertian. Mesti ikut mana-mana pun dapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Kalau misal kata pembeli tak setuju ataupun penjual tak setuju, salah seorang daripada mereka ini tidak bersetuju dengan pembatalan akad tersebut, maka di sana tidak berlaku iqalah. Okay? Tidak berlaku iqalah. Pasal apa? Pasal iqalah mesti berlaku di atas keredaan. Jual beli berlaku di atas keredaan. Pembatalan berlaku di atas keredaan. Kalau misal kata salah seorang tak setuju, maka tak boleh lah. Okey? Tidak sah kerana iqalah bermaksud membatalkan akad. Oleh yang demikian, perkara ini terikat dengan peraturan yang ada, iaitulah memerlukan persetujuan
dan dilakukan secara sukarela. Tak? Sukarela macam mana tuan-tuan? Tidak ada paksaan, kan? Tidak ada paksaan, kan? Okey. Sekarang ni orang guna istilah apa? Tak ada prejudis, kan? Without prejudice, orang kata, kan? Tak ada prejudis dalam menerima, membatalkan ataupun apa-apa sajalah terma-terma yang diperakui oleh pemain-pemain industri pada hari ini, kan? Baik, tak. Syarat yang pertama ialah kedua-dua belah pihak mesti bersetuju terhadap pelaksanaan iqalah ini. Kemudian syarat yang kedua, tuan-tuan sekalian, iaitulah tidak wujud sebarang pertambahan atau pengurangan kepada akad asal. Contoh, kalau kita beli seekor lembu, pada waktu kita nak batalkan perjanjian pembelian seekor lembu ni, tidak wujud tambah 2 ekor lembu, kan? Okay? Tak wujud, kan? Pasal apa? Mungkin waktu kita nak akad tu, lembu tu tengah bunting. Contoh, lembu tengah bunting, tuan-tuan sekalian, kan? Okey? Waktu tu kira seekor ke kira 2 ekor? Kira 2 juga? Kan? Abang kata Perdana 2 pun 2 lah. Boleh itu? Ada, dia kira seekor je. Walaupun dalam tu kita tahu ada seekor lagi. Tetapi dalam akad, tuan-tuan sekalian, kan? Bila mana kita nak membatalkan, dia tak boleh lebih, kan? Okey, saya pulangkan lembu tuan, anak lembu saya punya. Sebab bila berlaku akad tu, kan? Lembu tu dah beranak dah. Contoh, lembu tu dah beranak, kan? Waktu dia beranak, dia berada dalam milikan saya. Saya belum batalkan lagi, saya belum bagi lagi kepada tuan. Dah dia rugi, kan? Apa penjual rugi, pembeli untung. Tak boleh itu, kan? Sama ada berlaku lebihan ataupun pengurangan, maka di sana tidak akan ada akad iqalah, sebab dia telah pun mengubah akad yang asal. Akad yang asal tu ubah. Okey. Contoh, barangan yang ditukar milik, barangan yang ditukar milik juga tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan. Ini kerana sebagaimana yang telah disebut tadi, iqalah ialah membatalkan jual beli, iaitu membatalkan akad yang sedia ada. Kalau kita kata beli 2 ekar tanah, kan? Tiba-tiba boleh jadi sekar lagi tambahan. Usaha punya usaha, tak boleh, baik. Kedua-dua pihak memperolehi semula barangan masing-masing seperti mana sebelum akad. Oleh yang demikian, jika ada pembatalan dilakukan ke atas akad jual beli, okey, akad jual beli sebelum akad, kan, telah berlaku penambahan kepada barangan jualan asal, pertambahan yang boleh dipisah, contohnya kambing yang dijual telah melakukan anak, kan? Bagi contoh mudah, kambing, lembu, kan? Habis contoh apa lagi yang sesuai? Banyak benda, kan? Dalam keadaan iqalah tidak boleh dilakukan. Baik. Kemudian ada beberapa pendapat di kalangan para fuqaha. Ada beberapa pendapat di kalangan para fuqaha, termasuk Al-Imam Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu, yang telah berpendapat iqalah adalah akad jual beli yang baru. Siapa berpendapat macam ni? Iaitulah Imam Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa iqalah sebenarnya akad jual beli yang baru. Kerana apa? Kerana iqalah ialah memindahkan hak milik dengan kadar bayaran yang dipersetujui bersama. Kata Imam Malik, iqalah ni bukan batalan jual beli, tetapi akad jual beli yang baru kerana telah terpindah milik dengan kadar bayaran yang dipersetujui. Baik. Kemudian dia kata dengan kadar bayaran yang dipersetujui ini, okey, bila mana berlaku pertambahan ataupun pengurangan, maka dia tidak mengapa. Maknanya pengurangan ataupun pertambahan yang berlaku daripada iqalah tersebut, maka dia gunakan akad jual beli yang baru, maka dia tidak mengapalah.
Maknanya dibolehkan dan dibenarkan oleh syarak. Baik. Inilah yang sering dilakukan oleh ramai orang pada hari ini. Mereka tidak bersetuju dengan pembatalan tersebut kecuali jika pihak yang meminta pembatalan itu sanggup bertolak ansur terhadap sebahagian haknya ataupun memberikan sesuatu yang boleh menyebabkan pihak kedua menarik balik atau dan membatalkan akad tersebut. Hari ini tuan-tuan, macam mana jika berlaku akad tuan-tuan? Dia ada terma, dia ada syarat dan sebagainya. Bila kita nak batalkan jualan tersebut, pasti akan ada pengurangan di sebalik harga dan sebagainya. Kadang-kadang kita beli apa? Kita beli inilah satu kan. Mic ni, mic cordless kan. Contoh kita beli mic cordless ni harga dia 600. Tapi balik-balik mari nak guna, kita tengok macam tak berapa nak sedap kan. Kita pergi tolak balik kan. Tak dapat dah harga asal. Pasti akan berlaku pengurangan di sini tuan-tuan kan. Pengurangan pada pulangan kita. Setengah-setengah tempat langsung tak bagi tukar kan. Langsung tak bagi tukar. Secara apa? Secara ringkasnya kita tengok iqalah ini juga nak seakan-akan khiyar kan. Nak seakan-akan khiyar yang telah kita bincang dulu. Bila buat balik barang tengok ada cacat dan sebagainya, itu bukan bagi iqalah, itu termasuk khiyar. Tetapi berlaku tak pembatalan akad kalau pihak-pihak menghendaki, sudah tentu berlaku pembatalan akad kan. Sudah tentulah akan berlaku pembatalan akad sekiranya pihak-pihak bersetuju untuk berbuat demikian. Baik. Apa namanya itu yang disebut sebagai al-iqalah ataupun pembatalan akad lah. Tapi hari ini kita kontrak dan sebagainya, maka pembatalan kontrak dan sebagainya mestilah berlaku dalam bentuk yang disepakati bersama. Contoh macam kita tempah apa tuan-tuan? Kita booking hotel. Kita booking hotel kan, bilik kan. Kita booking bilik, bila kita no show mungkin kan. Bila kita no show, kena bayar tak duit? Tak kena bayar. Ada yang kena ada yang complimentary, ada yang kena kan. Kalau kita no show, maknanya hari sepatutnya kita check in, kita hilang, tak ada kan. Habis tu orang panggil no show, tak ada di situ kan. Tak timbul di situ, tak timbul kan. Orang panggil no show lah kan. Bila no show ni tuan-tuan kan, ada setengah-setengah hotel dia akan charge kepada kita cancellation fee. Pasal apa? Pasal aku dah reserve dah hotel ni, bilik ni untuk kau. Ada orang lain mari tanya, aku kata fully book. Kan? Betul tak? Pihak dia kata fully book. Sebab kita dah reserve untuk kita. Tiba-tiba kita no show. Kena bayarlah cancellation fee. Itu cerita dia. Kan? Apa namanya? Supaya apa? Supaya kita dapat menyenangkan pihak-pihak dari sudut apa namanya? Kita nak batal. Tapi kalau sebelum hari kejadian, hari kita check in tu sepatutnya hari tersebut kan. Kita buat cancellation 2 hari sebelum kan, 48 jam ataupun 24 jam kita call saja kan. Saya tak jadi pergi, saya nak batalkan tempahan saya. Ada tak dia kena? Okey cik, saya check tengok kan. Okey, booking cik sekian, booking number sekian, booking.com kan. Tu saya tambah lah kan. Okey, baik. Nah, kita kata apa? Kan? Ada tak kita kena charge tuan-tuan? Tak kena kan? Itu namakan dia apa ni? Itu kita namakan dia sebagai iqalah. Batal. Dia kita senang je. Itu maknanya memberikan jaminan kepada pihak-pihak untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli dengan syarat ia dipersetujui oleh mereka yang berada ataupun melakukan akad tersebut. Baik, selesai bab iqalah, kita pindah sikit kepada bab yang seterusnya, iaitulah orang panggil bai'us salam. Bai'us salam, jual beli salam. Baik, jual beli salam. Okey, kita dah biasa dengar kalimat bai'us salam ataupun jual beli salam ni tuan-tuan sekalian.
Kita ulanglah ulang bincang berkaitan dengan jual beli salam ni apa dia. Menurut pengertian bahasa salam ni ataupun salah. Dia panggil salam ataupun salah. Okey. Iaitulah mendahulukan. Apa benda yang kita mendahulukan ni? Salam ataupun salah, bahasa dia mendahulukan. Tapi itulah kadang-kadang ada orang bergelar salafi kan. Salafi ni dulu-dulu mendahulukan salah. Baik. Okey. Dalam istilah fuqaha ataupun istilah syarak, istilah muamalat, salam ini ialah satu bentuk jual beli. Okey. Satu bentuk jual beli yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja. Okey. Ataupun dalam bahasa mudah pada hari ini, jual beli yang dilakukan secara tempahan. Booking. Tempahan, tuan. Kita tempah dengan kita menyatakan sifat-sifatnya. Kan? Okey, saya nak beli apa? Nak beli kipas angin yang jenis berdiri, sekian-sekian, jenama sekian-sekian, ada 3 bilah, sekian-sekian, nak boleh 20. Contoh. Barang belum ada lagi. Barang belum ada lagi. Ataupun kita kata kita order kan. Kita tempah, kita order, kita buat apa lagi. Belian yang semacam itu. Baik. Okey. Jual beli salam ni tuan-tuan, pada asalnya ia tidak dibenarkan oleh syarak. Pasal apa tak dibenarkan oleh syarak? Sebab dia dianggap seolah-olah menjual barang yang belum ada. Jual barang tak ada, boleh tuan-tuan? Boleh tak kita jual barang tak ada? Barang tu tak ada, tapi kita punya apa? Kita punya, orang kata mulut punya manis kan? Strategi marketing kita cukup power, kita boleh jual sampai orang tertarik kepada kita. Kita tak apa, duit serah kepada saya. Kan? Orang boleh tertarik jual. Serahkan duit pada kita tuan-tuan sekalian. Barang tak tahu atas mana ni. Kan? Barang tak tentu lagi. Dia ambil duit tu, dia pergi beli. Kan? Dia pergi beli, lepas tu dia serah balik. Boleh tak itu? Tak boleh. Tak boleh pada asalnya. Kan? Dia sama juga macam kita menyerahkan barangan orang lain. Boleh tak kita jual barang orang lain? Contohnya ni, kipas. Kipas angin ni kalau kita jual, kan? Boleh juga lah. Jual RM30 kita kata. Tapi adakah barang ni hak kita? Tak. Ni hak masjid. Kan? Jangan kita duk pergi angkut tak ketahuan. Kan? Duk pergi angkut tak ketahuan harta masjid, pergi jual. Contoh. Boleh tak? Tak boleh. Pasal asasnya, barang ni bukan hak kita. Kan? Macam itulah juga kita jual barang-barang yang tak boleh kita ambil. Macam saya kata, Tuan Haji, saya jual burung-burung yang bertenggek di pokok tu, kan? Tuan Haji bagi duit 100 ke saya, burung-burung yang bertenggek di pokok itu terpulang kepada Tuan Haji. Tak? Boleh gitu tuan-tuan? Kita beli macam tu? Kan? Ataupun ikan di sungai. Kan? Saya jual ikan di sungai kepada Datuk. Kan? Datuk punya pasal lah nak ambil macam mana. Kan? Tapi awak bagi duit kat saya dulu 1,000. Contoh. Boleh gitu tuan-tuan? Tak boleh lah. Sebab kemampuan kita menyerahkan jualan adalah syarat yang menyempurnakan hukum dalam muamalat. Kan? That's it. Itu je. Kan? Tak boleh bagi, tak boleh. Kan? Boleh tak? Kan? Betul tak? Dia syarat menyempurnakan hukum. Tetapi dikecualikan dalam jual beli salam ini tuan-tuan sekalian, oleh kerana keperluan yang sangat mendesak kepada kita untuk berbuat demikian. Kan? Baik, kita tawakul untuk azan. Muslimin muslimat, tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung sekali ya. Okey. Jual beli salam dikecualikan daripada kategori jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak. Oleh kerana apa? Oleh kerana keperluan yang terdesak terhadap perkara ini. Kan? Sekarang ni orang tempah baju. Tempah ini custom sendiri, maka dia memerlukan masa yang tertentu. Tempoh yang tertentu. Hari ini orang bukan setakat beli ready made saja. Ada yang orang beli tempah, kan? Kadang-kadang ada orang yang tak boleh
ataupun orang kata apa, tak sesuai membeli pakaian, membeli apa-apa keperluan secara ready made dan dia terpaksa tempah. Dan kalaulah jual beli salam ini tidak dibenarkan oleh syarak, maka sudah pasti dia ataupun pasti keadaan ini akan memberi kesulitan yang besar kepada manusia, tuan-tuan sekalian. Sedangkan jual beli ini berlaku di atas keredaan, keperluan dan juga keinginan ataupun hajat manusia itu sendiri. Baik, seperti yang kami nyatakan sebelum ini, kami ini pengarang lah. Pengarang kitab Fiqh Manhaji ini 3 orang. Syekh Dr. Mustafa Bora, Syekh Dr. Mustafa Al-Khid dan Syekh Dr. Ali Syarbaji. Yang ketiga-tiga mereka ini adalah ulama daripada Suria ataupun Syria di Dimash. Baik. Akad jual beli salam ialah akad yang diberikan pengecualian kerana menjual barangan yang tidak wujud. Sebab memang pada hakikatnya beli tempah ni barang tak wujud lagi. Tuan-tuan tempah baju kan? Tuan-tuan tempah baju di tailor, di tukang jahit. Baju tuan-tuan ada tak lagi di situ? Belum. Yang ada hanya kain. Betul? Yang ada hanya kain. Ada jahitan kan? Ada ukuran kan? Baru ada tu. Baju ada tak lagi? Tak ada lagi baju. Kan? Berapa lama siap? 5 hari. 5 hari besok baru ada. Nampak? Kan? Kita tempah memang biasa macam tu lah. 5 hari besok ni baru ada baju, kita pun pergi ambil. Kan? Biasanya kadang-kadang kita tempah baju ni, kita bukan tak bayar langsung. Ada cengkeram mamai kan? Ada deposit kan? Deposit, ada cengkeram, ada apa semua sekali kan? Mungkin sehingga separuh daripada nilai baju tersebut. Katalah kita tempah baju kemeja, nilai dia 200. Kita bayar 100 dulu. Okey? Kita bayar 100 dulu, kemudian kita balik. Kan? Kita balik lenggang, tak bawa baju. Kan? Pasal apa? Pasal baju kita belum ada. Nampak kan? Jadi bila macam tu tuan-tuan sekalian, dia termasuk dalam kita tak dapat apa-apa lagi. Tetapi jual beli ini dibenarkan. Okey sebab jual beli barang yang tak wujud ni pasal apa tak boleh? Pasal tak sah. Kan? Baik. Diriwayatkan ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah telah mengamalkan jual beli salam dalam jual beli buah-buahan selama 1 tahun atau 2 tahun. Okey. Ketika tiba di Madinah, Nabi tengok penduduk Madinah ni telah pun menjual beli macam tu. Jual beli salam pada buah-buahan, tamar mungkin barangkali, yang dijual dalam bentuk advance lah kan. Buah tak dapat lagi, tapi dah dijual siap-siap kan. Baik. Nabi kata apa? Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Nabi kata man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Baik, Nabi sebut barang siapa yang berjual beli salah ataupun berjual beli secara salam ini, maka hendaklah dia berjual beli dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tempoh yang dimaklumi. Kan? Supaya apa? Supaya tidak berlaku sebarang penipuan yang ada dalam penjualan tersebut ataupun dalam akad tersebut. Kan? Tak berlaku penipuan. Mestilah maklum dari sudut apa? Dari sudut timbangan. Okey, saya beli berapa pikul? 2 pikul. Saya beli berapa kati? 3 kati. 300 kilo, 400 kilo. Maknanya maklum. Okey? Wazan ataupun timbangan sukatan pun maklum. Tempoh masa pun dimaklumi. Berapa lama? Kan? Bila dapat ni? Bila-bila boleh dapat? Tak boleh gitu. Kan? Kita kata, bila saya boleh dapat baju saya ni? Kan? Saya tempah baju ni, bila saya boleh dapat? Bila-bila boleh dapat? Kan? Tak? Boleh tak kita kan? Tak boleh lah. Sebab jawapan itu akan membuatkan orang menyeyak.
Betul? Orang marah kan. Saya tempah baju kalau boleh nak makan dalam tempoh 5 hari. Kalau tuan tak boleh siapkan dalam 5 hari, saya pergi tailor lain. Betul? Tak? Saya pergi ke tailor lain. Kalau tuan jawab bila-bila boleh siap, kan? Kan? Bila besok mari 5 hari tak siap lagi, tak kau menyerap namanya tuan-tuan. Tak? Jadi tak boleh macam tu. Mesti maklum dari sudut tempoh dan ketetapan masa yang telah ditetapkan, yang telah dipersetujui bersama. Baik. Okey. Rasanya kita berhenti kat situ lah. Kita tawakuf dulu kat situ. Mungkin kalau ada 1-2 soalan untuk diraikan. Okey, baik. Yang pertama sekali ialah jual beli, kan? Kita tak makan kulit, tak makan biji, kan? Tak makan kulit, tuan-tuan, tak makan biji, kita makan isi saja, kan? Adakah boleh orang jual dengan kulit dengan biji sekali? Tak. Okey, adakah boleh kita beli isi saja, kan? Okey, baik. Dia buah durian ni dia dalam bentuk semula jadinya. Kadang-kadang bila kita beli, ada kalanya kita kerap dan acap kali tertipu dengan buah-buahan yang mungkin barangkali kurang elok, kurang menjadi dan seumpamanya. Nah, dengan anggapan ataupun dengan harapan kita balik kita nak makan buah durian yang elok, tapi tak berlaku sebaliknya. Okey, kalau sekiranya terdapat penipuan di sebalik jualan tersebut, maka ia tidak dibenarkan oleh syarak. Cuma menyentuh berkenaan dengan isu biji dan sebagainya, kita tak boleh nak beli isi saja. Ada boleh beli isi saja, tapi terpoyak lah, kan? Terpoyak isi saja boleh, kan? Kalau buah durian, ada tak orang jual dia kikis isi, lepas tu dia biji dia longgok tepi. Okey tuan, kita kira kilo berdasarkan ni saja. Tak, berdasarkan. Jadi mungkin di sana ada masyarakat ataupun kesukaran yang berlaku. Dan secara tradisinya, durian dijual secara biji-biji begitu. Dan mungkin hari ini orang jual kilo, wallahualam. Tak? Orang jual musangking 800 kilo, no comment. Tapi jual buah-buah yang secara semula jadinya dijual macam tu, kan? Maknanya keluar macam tu lah. Luruh biji ambil, kita pun jual. Sebiji RM10, contoh. Sebiji RM5, kan? Maknanya kita timbang sekali dengan itulah. Maknanya akad itu boleh diterima selagi mana ia menjadi kelaziman di kalangan masyarakat berjual seperti itu. Tak pernah ada lagi orang jual durian, dia belah, dia koyak biji, dia hasil perlahan-perlahan sebiji, lepas tu ni, kan? Pertama, kesusahan, menyusahkan. Yang kedua, dia tidak berlaku dalam adat jualan masyarakat dan dia tidak dikira menipu. Kecuali kalau dia tahu buah ni grade C, buah ni grade C masam, kan? Buah ni patutnya jadi tempoyak saja. Kemudian dia campur. Dia campur dengan buah grade A, dia campur dengan IOI, D01, musangking, kan? Udang merah dicampur semua sekali. Dia jual dengan harga musangking, contoh. Kita beli sebiji musangking, sebiji hak tu. Durian mangkor kata orang Perak, kan? Durian hak mangkor tu, kan? Sebiji. Makan hak yang pertama elok, makan yang kedua tak elok, kan? Oleh kerana dah dicampur. Dah dicampur. Maka yang tu tak boleh. Yang tu memang terang-terangan tak boleh. Tetapi jual beli dengan isi, dengan kulit dan sebagainya, sebagaimana kelaziman yang dijual, maka semua itu dibenarkan hukum syarak. Contoh macam kita beli buah manggis, tuan-tuan. Kita tak kedarah kulit dia. Kita tak makan kulit dia, tuan-tuan. Kan? Kulit dia tu kita pulah, kita buang lah, kan? Tapi ada industri jadikan kosmetik, itu cerita lain. Tetapi dia timbang macam mana? Sekilo, dia timbang kulit kan? Dia timbang isi saja. Kulit. Sebab itulah akad dan kelaziman kita membeli buah-buahan. Jadi itu tidak dikira menipu. Tapi kalau dicampur buah baik dengan buah tak baik dan dijual dengan harga yang baik, maka itu terang-terangan menipu. Baik. Kemudian yang kedua dan ketiga lebih kurang samalah. Kita menggunakan perkhidmatan, contohnya macam parking lot dan touch and go.
Baik. Perkhidmatan ni, akad dan perkhidmatan, kita bayar duit kan. Ini adalah untuk kemudahan yang diraihkan dalam hukum syarak yang boleh dikiaskan dengan jual beli salam ni juga. Kan? Kita bincang jual beli salam, kita bayar duit, barang tak dapat lagi. Betul Bayar duit, barang tak dapat lagi dengan harapan kita memeterai beberapa tarikh yang tertentu baru kita dapat. Begitulah juga dengan parking lot kita bayar in advance. Kita katakan in advance kita bayar RM100 bulanan, kita parking di situ dan ia menjadi tempat kita tetap di situ. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh lah. Pasal apa? Pasal kita akan menggunakan perkhidmatan itu dan perkhidmatan itu boleh dikembalikan semula. Kalau misal kata boleh dikembalikan semula. Tapi kalau misal kata kalau misal kata tak boleh dikembalikan, dalam arti kata yang tertentu, kita boleh bagi ke orang dan kita dapat nilai yang sama, jual kupon-kupon tiket tu selagi mana dia masih sah. Dan saya dipahamkan, kita dipahamkan kupon-kupon itu akan sah berlaku untuk tempoh beberapa lama kan. Kalau kita tak gores dia punya apa kan, dia duduk situlah, boleh bila-bila kita guna kan. Macam juga touch and go ni tuan-tuan, smart tag ke apa ke, kalau kita tak guna, hilang tak baki yang kita reload tadi ni? Tak hilang. Dia duduk situ lah kan. Dia duduk di situ kan. Maknanya masih boleh lagi digunakan dan dia tidak dikatakan sebagai kemudahan yang diraihkan dalam memberikan kita orang kata perkhidmatan yang tertentu lah. Contoh macam kita tak berakad kepada kita beli barang-barang yang tertentu kan, ada disebut sebagai bai'un bil mu'atah, itulah kita beli tanpa melafazkan akad. Contoh macam kita beli barang di vending machine kita nak kena kata tu saya beli lah mesin. Ada orang kata mesin saya beli gedegar jatuh IT tu kita ambil saya beli, hanggut kat mesin tu. Ada tak tuan-tuan? Tak ada pernah dibuat oleh orang kan. Jadi ada perkara-perkara yang diraihkan, meraihkan kemudahan yang berlaku dalam sistem muamalat kita. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang ditanyakan oleh Tuan Haji, dan sekadar itulah yang dapat saya kongsikan bersama tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan pencerahan daripada perbincangan muamalat yang kita jalankan pada malam ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.